Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan macam biasa juga, kita akan mengkongsikan dua kisah yang viral. Dan story yang pertama, apa dia, Fizi? Okey, story yang pertama mengisahkan seorang pelakon. Hangat diperkatakan, apa sudah jadi padanya Ibu Syamsul Yusof. Dan story yang kedua masih lagi mengenai isu Puteri Sarah dan juga Syamsul Yusof. Dan cerita ini seolah-olah tidak berkesudahan. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, so jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama, saya pasti cerita ini menjadi hangat dan juga trending sehinggalah waktu sekarang ni kan, walaupun dah berminggu-minggu berlaku. Kita nak kongsikan kisah pergolakan pengarah Syamsul Yusof dan juga isterinya Puteri Sarah. Di mana ibu bapa Syamsul Yusof rasa tak puas hati dan kecil hati dengan kehadiran orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga tu sebenarnya ialah isteri kedua Syamsul Yusof, Ash. Jika kita lihat di sosial media pada baru-baru ini kan, kedua-dua mereka iaitu Syamsul Yusof dan juga Puteri Sarah masing-masing berbalas komen, masing-masing berbalas video untuk menceritakan situasi yang sebenarlah. Dikabarkan juga Puteri Sarah memfailkan penceraian terhadap Syamsul Yusof pada Isnin baru-baru ini. Dan ibu kepada Syamsul Yusof juga menyatakan tidak berpuas hati dengan kehadiran orang yang ketiga. Dan Datin Fatimah juga menyatakan di Instastory-nya, ini petikannya, ayah mereka telah dirampas oleh perempuan yang kejam. Ibu mereka ditinggalkan kerana perempuan itu. Dan yang ni laknatlah hidupnya. Wah, bila ibu mengatakan sebegitu kan, rasa macam, seram juga agak macam menusuk. Sejurus selepas itu kan, Datin Fatimah bagaimanapun redha jikalau anak lelakinya itu menyebelahi keluarga isteri keduanya itulah. Dan tambah ibu kepada Syamsul Yusof lagi. Okey, ni ada banyak sikit petikan saya nak kongsikan ni. Okey, yang pertama, dia hanya ada WhatsApp beritahu sudah nikah. Yang kedua, sekarang dia berkiblatkan keluarga Gaza. Dan yang terakhir, tak tahu apa sudah jadi pada dirinya, hanya kepada Allah saya berserah. Kita boleh doakan adalah supaya mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Dengan baik, insya-Allah. Okey guys, berita kedua masih lagi mengenai Puteri Sarah dan juga Syamsul Yusof. Buat pertama kali, dua story berturut-turut mengenai mereka ni lah kan. Panas sungguh, Ash. Nak dijadikan cerita kan. Pada Isnin lalu, ketika menyaksikan Puteri Sarah ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dan dia menyatakan pada 7 Mac ini bakal menjadi titik noktah perkahwinan mereka. Apabila mahkamah menetapkan untuk prosiding pertama tuntutan cerai. Puteri Sarah juga menyatakan dalam prosiding cerainya, Ash, ada beberapa petikan yang saya nak kongsikan. Yang pertama, alhamdulillah, syukur dan lega segala urusan untuk permohonan cerai dari pihak saya berjalan lancar. Yang kedua, cukuplah 9 tahun saya menjadi isteri Muhammad Syamsul, nampaknya tak ada rezeki. Dan yang terakhir sekali, kebetulan tarikh 7 Mac sebutan cerai itu agak signifikan kerana 8 Mac adalah hari ulang tahun perkahwinan kami. Tapi itulah tambah Puteri Sarah lagi kan. Dia sudah bersedia untuk berdepan dan menjalani proses yang agak panjang. Dan pada itu, Ash, Peguam Syar'i Dato' Albedin Abdul Kadir yang mewakili Puteri Sarah memaklumkan anak guamnya berjaya failkan permohonan cerai di bawah Seksyen 47 manakala saman telah diserahkan kepada pihak defender Syamsul. Tambah dia lagi, Fizi, dikata saya baca ya. Kita akan mulakan dengan meminta mahkamah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kan, sesuai jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Ini pelanggaran paling dahsyat di mana pihak sana sepatutnya tidak boleh mengganggu defendant sama sekali sehingga kes selesai. Wow. Apapun, Ash, kita doakan yang terbaiklah untuk pasangan ini. Agak kemelut ni, orang kata selesailah dengan baiknya. Okey, hujung minggu ni kita nak kongsikan story yang agak panas lah, Ash. Apa dia tu? Story ni kalau netizen kat luar sana dengar memang tak senang duduk lah, Ash. Selepas mendirikan rumah tangga pada 30 Disember yang lalu, Fatin Afifah dan jutawan muda Alif Awang atau dikenali sebagai Opai di TikTok mencuri tumpuan warga maya di sosial media itu. Menerusi rakaman itu kan, Fatin seakan terkejut apabila suaminya menyebut perkataan cerai. Fatin berkata sumpah tak kelakar kata cerai pada ketika dia buat live macam tu. Kemudian Alif Awang
mencium dahi Fatin Afifah itu. Dia kata macam ni, saya punya sifat suka kumpul kereta mewah. Mana saya nak ceraikan awak? Saya nak berkongsikan sedikit statement yang dikatakan oleh Alif Awang dalam video live tersebut, iaitu dia cakap macam ni, dahlah single, tak berduit pula tu, sweet dengan bini ni murah rezeki. Hari ini saja dah dapat 15,500 USD dan minggu ni saja beliau dah buat 17,500 USD. Ni statement paling panas ni. Korang semua sayuran. Sayuran tu membuatkan netizen terasa hati. Yelah, diorang kata macam patutnya si Alif Awang ni bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Tapi itulah, dia kata-kata macam tu pula, terasalah netizen. Lagi-lagi macam orang macam kita ni kan, tak adalah banyak kaya sangat kan. Betul. Orang kata bila kita lakukan sesuatu perkara dalam kehidupan tu, kenalah sentiasa bersederhana. Dan jangan setiap perkataan kita tu menyakitkan hati orang lain. Macam marah marah. Macam marah. Tak adalah, okey. Dan biarlah orang kata tu rezeki dia. Rezeki dia lah. Okey guys, habis dengan cerita Fatin Afifah dan juga suaminya, dan sekarang ni kita nak bercerita mengenai kisah yang sangat sweet lah. Okey, nak dijadikan cerita, baru-baru ini Hakim Rusli telah membuat gig atau persembahan konsert lah. Pernah tengok tak konsert tu? Pernah? Gig saya tahu. Saja. Okey, persembahan tersebut telah diadakan di panggung Asia dan nama program ini Malam Mimpi Hakim Rusli. Macam Malam Mimpi Hakim Rusli jadi ketika Malam Mimpi Hakim Rusli tu, Hakim Rusli bukan saja membuat persembahan lagu, bukan 5, bukan 6, tetapi lebih daripada 10. Lebih daripada 10 buah lagu. Tapi yang paling orang kata menjadi tarikanlah ketika malam persembahan tersebut, ada special guest. Siapa tu? Special guest mestilah isteri Hakim Rusli, iaitu Anis Sofia. Di dalam video itu, Anis menggayakan pakaian berwarna merah sama seperti suami, iaitu Hakim Rusli. Dan menyanyi bahagian rap daripada kumpulan popular Korea, iaitu Blackpink. In the area. In your area? Not in my area. Not your area. Ke your area? In that area. That area lah. Dan ternyatalah penonton terhibur dengan persembahan daripada Anis Sofia itu. Betul. Dan rata-rata bila saya tengok dekat ruangan komen tu kan, Ash, sebenarnya peminat tak faham pun apa benda yang dia menyanyi lagu Blackpink. Tak faham. Dah bahasa Korea. Tapi apa yang menarik perhatian adalah sebab kecantikan Anis Sofia tu. Tapi sebelum ni kan ada desas-desus mengatakan apabila terdapat satu syarikat rakaman yang ingin mengambil isteri Hakim Rusli itu untuk sign record deal lah. Why not? Yelah, tetapi Hakim Rusli macam dia tidak setujulah dengan orang kata idea itu. Sebab apa? Biarlah dia sajalah kot yang menyanyi. Tapi yelah, in the future kita tidak tahu. Kita tak tahu lah. Senang cerita, biarlah Hakim Rusli yang berada dalam career tersebut. Betul. Okey guys, kita mulakan Obik TV kita yang pertama dengan video yang viral di TikTok. Bila kata TikTok ni kan, banyak video-video yang viral. Kalau dulu YouTube, Facebook, sekarang ni semua tengok kat TikTok je. Busy. Mana-mana search TikTok je. Okey, baru-baru ini itulah sebuah video yang memaparkan seorang gadis lengkap bertudung menjadi kepala singa. Saya tengok ketika membuat orang kata lion dance. Betul. Ketangkasannya menari dengan tarian yang memukau mendapat sorakan meriah daripada penonton-penonton di sana yang di mana rata-rata terpegunlah. Dan paling terkejut sekali apabila orang itu membuka kostum singa itu. Tengok-tengok orang yang buat tu adalah wanita yang berhijab. Dan kebanyakan netizen memuji gadis ini sebab apa tahu? Okey, saya nak share sikit petikan-petikan daripada netizen ni. Okey, yang pertama, bukan senang nak dapat stamina banyak untuk menari. Lagi-lagi menari tarian singa. Dan memang perlukan banyak latihan. Betul, saya tengok memang betul-betul dedikasi lah dia buat persembahan tu. Betul, sebab dia nak pakai kostum. Mestilah panas kan? Dan sebagainya. Okey, bukan itu saja. Netizen mengatakan penglibatan sebagai penari tarian singa itu secara tidak langsung memupuk semangat perpaduan di antara bangsa-bangsa yang lainlah seperti China, India. Sebab kita seperti mana yang kita tahu, Malaysia adalah satu Malaysia. Dikenali dengan satu Malaysia. Netizen ada juga memetik komen ni, saya baca. Memang hebat, timing memang tak lari langsung. Tabik tahniah adik, terbaik satu Malaysia. Memang nampak betul usaha menari, nampak smooth dan lancar je.
Memang Dik, kau memang terbaik lah kan Ash kan? Memang hebat lah. Apapun di kesempatan ini, kami daripada OBTV ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina serta untuk seluruh warga Malaysia. Okey guys, tadi kita bercerita mengenai video yang tular di TikTok dan sekarang ni kita nak berkongsi pula mengenai berita gembira daripada Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Apa cerita tu? Okey, sebelum kita nak bercerita lebih kan, kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Sheikh Muzaffar atas kehamilan baharu. Saya nak tanya awak Ash. Berapa orang anak Datuk Dr. Sheikh Muzaffar? Hello, saya follow lah Instagram Datuk Doktor tu. Okey, saya rasa berapa tu? 6. Salah tu Ash. Bukan 6 tetapi 7 orang yang termasuk yang tengah hamil tu. Alhamdulillah Fizi. Itulah namanya keluarga harmoni. Betul Ash. Dan baru-baru ini di Instagram Datuk Dr. Sheikh Muzaffar memuat naik video yang menunjukkan mereka membuat pemeriksaan jantung bayi yang kini berusia 12 minggu. 12 minggu. Menerusi perkongsian tersebut juga, Dr. Sheikh memberitahu hasratnya untuk memiliki anak kembar. Tapi kali ini dia tidak kesampaian. Sebab apa? Hanya ada satu degupan sahaja. Dan tambah Dr. Sheikh lagi, bayi tersebut baru membesar sebesar buah per. Dan dia katakan bahawa degupan bayi tersebut sangat laju. Faham. Okey, menjengah di ruangan komen, rata-rata pengikut terhibur membaca coretan yang diberikan oleh Datuk Dr. Sheikh Muzaffar lah. Sebab nampak sangat yang Sheikh Muzaffar nak sangat anak kembar. Betul. Kalau awak follow Instagram Datuk Dr. Sheikh Muzaffar ni pun, dia suka upload caption panjang-panjang. Betul. So dia orang boleh baca, dikongsi ilmu dan sebagainya lah kan. Ya, betul tu Ash. Apapun, tetaplah bersyukur dengan segala pemberiannya. Di atas kesempatan ini, kami ingin mengucapkan sekali lagi tahniah kepada Datuk Dr. Sheikh Muzaffar serta kepada isterinya Datin Dr. Halina atas kehamilan anak tersebut. Happy betul Happy, mestilah happy kan, rezeki kan. Okey guys, itu saja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.obbulan.com. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Obbulan Official dan jangan lupa untuk follow TikTok Obbulan Official sebab dekat situ kita orang memang menyajikan pelbagai video-video yang menarik memang khas untuk korang. Yes. Dan jangan lupa untuk saksikan OBTV Study Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ashnodin. Saya Fizi Idrus. Berjumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.